website kami www.islamic-relief.org.my. WhatsApp center kami 019-637-9788. Okey. Kalau tak dapat WhatsApp center, hubungi kami terus. Ada je orang di office 0389263434. 89263434. Lepas tu boleh tengok sambil-sambil scroll social media tu, tengok Instagram, Facebook, TikTok. Jangan lupa kita TikTok. Kita ada Twitter, kita ada Telegram, kita ada YouTube. Dan juga sekarang ni adalah fashion ataupun trending digital platform. Kita ada Launchgood, kita ada Shopee. So bila Shopee tu pergi Shopee, so buka tu boleh menyumbang juga. Kita ada kalau kita pergi ke kedai Sebeneka 7-Eleven, kita ada Touch and Go, kita ada Grab Reward, kita Fund dan sebagainya. Jadi teruskan bantuan anda. Kami memerlukan sangat. Jom kita sama-sama bantu, okey? Kami adalah jabatan, insya-Allah. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Siap bahasa cara lagi. Alamak, simbol dia. aku dah lupa dah. Walaupun terima kasih Reza dan ni pun ada sahabat kita di WhatsApp katanya terima kasih Islamic Relief pernah turun baju. Alah, terputus. Kena belajar. Ingat, dah belajar dah, lupa. Di Sekolah Lengkuas Al-Ustaz tahun 2010 masa banjir membersih kelas-kelas semua. Terima kasih atas pemburannya hati para sukarelawan dan penyumbang. Baik, untuk hari ini terima kasih banyak Reza untuk perkongsian kita. Kita jumpa lagi insya-Allah. Dan terima kasih. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu dia sahabat kita, Brother Reza Shah Azmir yang merupakan pegawai khas di Pejabat CEO Islamic Relief Malaysia untuk segmen Suara Kemanusiaan hari ini. Ya, dan pastinya ianya menutup tirai warna pagi untuk hari ini, edisi hari Isnin 25 Januari 2021. Dan selepas ni ia akan bersama anda untuk aspirasi 10.1 bermula dengan rancangan Pesona di Zarah. InsyaAllah akan bersama dengan Fadil Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin ya. Ada Forensik Insan hari ini akan disambung. Dan untuk warna pagi jumpa esok. Sehingga itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rancangan itu tadi dibawakan kepada anda oleh Islamic Relief Malaysia. Nak dengar rancangan hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum dan selamat pagi bersama Mazlina Ismail untuk Berita IKIM. Keputusan melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP kali kedua dengan memberi kelonggaran tertentu terutama bagi sektor ekonomi adalah sesuatu yang sukar tetapi perlu dibuat untuk mengimbangi aspek kesihatan rakyat dan ekonomi. Bagi Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, PKP kali ini melihat kepada kepentingan ekonomi tidak kira melalui syarikat gergasi maupun peniaga kecil-kecilan dan pada masa sama perlu menumpukan kesihatan rakyat. Katanya dalam satu temu bual eksklusif dengan bernama baru-baru ini, beliau berkata ada pihak mempertikaikan pelaksanaan PKP kali kedua yang dikatakan lebih longgar, namun dari konteks lebih luas negara boleh muflis jika PKP dilaksanakan bertahun-tahun. Kerajaan Negeri Johor akan memohon peruntukan khas RM48 juta bagi membaiki jalan persekutuan dan negeri yang rosak akibat banjir di Johor. Pengerusi Jawatankuasa Kerja Raya, Pengangkutan dan Infrastruktur Muhammad Solihan Badri berkata peruntukan itu termasuk membaiki cerun runtuh, jalan mendap dan menaik aras jalan yang selalu dinaiki air selepas hujan lebat. Katanya beliau yakin Kementerian Kerja Raya akan meneliti sewajarnya dan meluluskan permohonan dalam masa terdekat. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas meninjau kerja penyelenggaraan menampal lubang di Lebuh Raya Pasir Gudang, Johor Bahru semalam. Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 berisiko rendah PKRC di Taman Expo Pertanian Malaysia Serdang Maibs masih mampu menampung pesakit COVID-19 bergejala rendah di Selangor. Pengarah Kesihatan Negeri Datuk Dr. Syahri Ngadiman berkata secara purata penggunaan katil di PKRC antara 3,000 hingga 3,500 dan setakat ini masih ada kira-kira 5,000 katil belum digunakan. Katanya PKRC ini direka bukan sahaja untuk menerima kes positif dari Selangor dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur tetapi juga pesakit dari Melaka, Negeri Sembilan serta Johor. Pembukaan PKRC
Inspirasi adalah usaha kerajaan menempatkan pesakit COVID-19 yang tidak bergejala bagi memastikan kecukupan katil di hospital untuk pesakit bergejala. Sekian berita IKIM edisi jam 10 pagi. Assalamualaikum. Laporan berita tadi dari sumber bernama Kapsul Masa. Pada tanggal 6 Januari dalam tahun 1962, Rapat Umum Pertama Penubuhan Malaysia diadakan di Kuala Lumpur dan lebih daripada 5,000 orang membanjiri Padang Kelab Sultan Sulaiman untuk mendengar ucapan tokoh-tokoh daripada Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Borneo Utara dan Sarawak. Dalam ucapannya yang amat berhormat, Abdul Razak bin Datuk Husin, Timbalan Perdana Menteri berkata, dengan tertubuhnya Malaysia ini mempercepatkan negara Singapura, Sarawak, Borneo Utara, Sabah dan Brunei mencapai kemerdekaan. Beliau juga menafikan dengan tegas dan keras anggapan bahawa rancangan Malaysia ini untuk menjajah negeri-negeri tersebut. Tambahan pula, pihak kerajaan Inggeris memberikan persetujuan agar negeri-negeri di Borneo disatukan dengan Persekutuan Tanah Melayu. Rapat umum ini membuktikan bahawa perpaduan dan sokongan orang ramai terhadap rancangan penubuhan Malaysia yang dikemukakan oleh Perdana Menteri Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10.1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan dengan lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam pada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi, salam aspirasi, salam Isnin. Ada salam Isnin, ada. Salam Isnin untuk semua sahabat pendengar IKIM, tak kira di mana anda berada. Alhamdulillah. Allah rezekikan satu hari lagi untuk kita bersama menerusi perkongsian di Aspirasi 10.1 bersama saya Nur Hayati Paradi. Masya-Allah, alhamdulillah. Hari ini tenang saja di luar ya. Moga-moga tenang juga di dalam. Tak kira di dalam rumah, dalam hati masing-masing, insya-Allah, untuk meneruskan kehidupan dengan penuh berlapang dada, penuh rasa syukur pada Allah Subhanahu taala. Bila kita bersyukur, Allah akan tambah nikmatnya pada kita, insya-Allah. Baiklah, bersama dengan Yati tadi telah pun kita bersama 4 jam menerusi perkongsian Warna Pagi. Jadi terima kasih kepada Hazwan Shah dan juga Sufian Amrin untuk perkongsian Warna Pagi, dan insya-Allah bersama dengan Yati kita bakal mulakan pagi kita kejap lagi menerusi Pesona di Zahra. Kita nak belajar berkenaan dengan bagaimana kita nak menguruskan diri, menguruskan keluarga, kerana matlamat kita di hujung nanti kita nak masuk syurga, satu keluarga masuk syurga, kan? InsyaAllah bersama dengan Ustaz Muhammad Abdul Alamin, kita nak cerita hari ini menyambung sebenarnya untuk silibus kita tentang forensik keluarga. Ustaz nak kongsikan tentang satu elemen yang wujud dalam persekitaran kita. Ada individu-individu ada ini tentang OCD ataupun Obsessive Compulsive Disorder. Apakah itu? Kita akan kongsikan bersama dengan anda. Jom kita belajar sama-sama menerusi Pesona di Zahra kejap lagi bersama dengan Ustaz Muhammad Abdul Alamin. Kita boleh kongsikan juga, anda boleh tonton juga secara langsung di FB IKIM FM, di YouTube channel IKIM dan juga tentunya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Untuk anda sahabat dengar, jom kita pagi ini membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap apa je perkara yang kita lakukan dalam kehidupan, menerusi perkongsian Hijaz sebagai pembuka perkongsian kita pada hari ini. Munif Hijaz ada Agung Cintamu, tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami, bertemankan saya Nur Hayati Paradi.
dan pilu berabad lamanya. Kau tinggalkan aku, tetap ku kagumi hebatnya cintamu. Sejauh manapun kaki ini melangkah, namun hanya kepadamu ingatanku terarah. Saat rindu memuncak, nafasku teresa, ternyata ini duka yang paling indah. Anehnya cintaku terhadapmu, kerana tak pernah kita bertemu. Hanya nama dan kisahmu merajai hatiku. Andainya kau ada di depanku, pasti lidah ini keluh, malu-malu akan rasa cinta kepadamu. Sedar diri ini masih jauh dari sempurna, tetap ku ulurkan kasih, harap engkau terima. Walaupun tidak terbanding hebat kasih yang lain, di sisimu aku ingin berdamping. Penyejuk kalbu hanyalah satu yang ku mahu, bersungguh aku merayu, jangan sisihkan aku. Hatiku yang rapuh ini pasti hancur dan luluh, andainya aku tidak bersamamu di syurga. Sejauh manapun kaki ini melangkah, namun hanya kepadamu ingatanku terarah. Saat rindu memuncak, nafasku teresa, ternyata ini duka yang paling indah. Anehnya cintaku terhadapmu, kerana tak pernah kita bertemu. Hanya nama dan kisahmu merajai hatiku. Andainya kau ada di depanku, pasti lidah ini keluh, malu-malu akan rasa cinta kepadamu. Sedar diri ini masih jauh dari sempurna, tetap ku ulurkan kasih, harap engkau terima. Walaupun tidak terbanding hebat kasih yang lain, di sisimu aku ingin berdamping. Penyejuk kalbu hanyalah satu yang ku mahu, bersungguh aku merayu, jangan sisihkan aku. Hatiku yang rapuh ini pasti hancur dan luluh, andainya aku tidak bersamamu di syurga. Hatiku yang rapuh ini pasti hancur dan luluh, andainya aku tidak bersamamu di syurga. Sedapnya susu Wildan dan segarnya susu Wildan dan. Mak, susu ni lah yang Ica bagi tahu Mak hari tu. Susu Wildan. Oh, susu Wildan ni. Mak memang dah biasa dengar susu Wildan. Tapi macam mana nak beli? Ni Mak, Mak hubungi je 019-965-3166, 019-965-3166 atau boleh je kontak dekat FB dan Insta Wildan Susu Kambing. Susu Wildan merupakan pemenang anugerah Super Health Brand. Stokis dan ejen diperlukan.
Ingat macam nak beli penapis air. Tapi harganya macam mahal sangatlah bang. Tak usah risau, sistem bayar mudah kan ada. Ya, tapi cuba abang jumlahkan semua. Kalau habis bayar sampai 7 ke 8 ribu. Habis tu nak buat macam mana? Rumah kita memerlukan penapis air. Dan kalau boleh yang ada 3 saluran tu. Air panas, sejuk dan berakali. Kini, dengan Super Oxygenated Dispenser Superfine, anda dapat membeli satu sistem penapis air dengan 3 saluran, iaitu air panas, sejuk dan berakali. Harga promosi cuma RM2499 sahaja. Termasuk penghantaran dan siap pasang. Boleh dibeli secara tunai atau ansuran. Jumlah bayaran ansuran sama harga dengan harga tunai. Bayaran deposit serendah cuma RM699 dan ansuran serendah cuma RM300 sahaja. Itu pun cuma 6 kali bayaran sahaja bang. Yang syoknya sebab ada tawaran istimewa, servis percuma yang bernilai RM600 untuk 2 tahun berturut-turut jika belian secara tunai. Syoknya bang, dengan sijil halal dari JAKIM, lulus ujian tapisan sirim, waranti 1 tahun, jimat elektrik dan yang paling penting seisi keluarga kita dapat mengamalkan air minuman bersih, selamat dan berkualiti. Dan lagi seronok pasal ada 3 saluran untuk diminum. Air panas, air sejuk dan berakali itu. Tunggu apa lagi? Sebarang pertanyaan nak pasang, hubungi Superfine Marketing 019-224-6333 019-224-6333. Layari Facebook kami, Superfine Superfine. Cepat, jangan tunggu lagi sebelum promosi kehabisan. Dengan Superfine, suri rumah dikecualikan dari memasak air setiap hari. Ayo sertai kempen Jom menyumbang RM50 demi pembebasan Masjid Al-Aqsa dan Palestin. Hubungi kami 03-8926-7019 dan layari Facebook Aman Palestin. Dengan roh, dengan darah, kami berkorban untukmu ya Aqsa. Bang, ni campur ni satu lagi. Berapa bang? Okey, kejap. Ni harga dia. Murahnya bang. Package combo kembali lagi. Tempah sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 017-345-2564. Tertakluk pada terma dan syarat. Hari tutup permohonan iklan adalah setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, 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 makeup mudah dibersihkan. Pilihan ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Apa sah? Nuraisa. Buku Islam dan Hubungan Antara Penganut Agama adalah buku baru terbitan IKIM. Buku ini telah membincangkan pelbagai perspektif tentang hubungan antara penganut agama melalui 2 kerangka utama, fiqh dan kemasyarakatan. Antara bab buku ini juga, IKIM telah menunjukkan peranan dalam menyemai kefahaman Islam dan semangat muhibah dalam kalangan masyarakat pelbagai kaum dan agama di Malaysia. Untuk mengetahui pengisian menarik yang dibincangkan dalam buku ini, dapatkan segera di laman web www.ikimniaga.my atau hubungi 03-6204-6389 atau 6204-6388 untuk maklumat lanjut. Sardin paket keluaran di Era. Wah, cantiknya. Kecoh ahli aku. Kau tak tahu ke? Inilah sardin viral. Satu-satunya sardin paket. Hijau ni tomato, merah ni cili. Lazat dan mudah koyak dan makan. Cuba bau. Sedapnya. Sardin viral ni produk Melayu kita tahu. Pasti halal. Oh, ya ke? Kat mana nak cari sardin viral ni? Kat pasar raya atau kedai-kedai ada. Tak pun kau beli je atas talian. Kau like page FB Sardin Viral atau hubungi nombor 06-799-6007. Sardin Viral. Sedapnya. Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik di Malaysia. Segalanya telah engkau tentukan. Ya Tuhan, maafkanlah, ampunilah kami. Ittihad itu. IKIM memberi anda lagu nasyid yang mengusik jiwa. IKIM, inspirasi Inforia Islami.
Siapakah dia insan yang paling mulia dibandingkan dengan para anbiya dan para rasul? Nabi-nabi dan para rasul juga bekerja. Nabi Adam alaihissalam bertani. Nabi Ibrahim menjual pakaian. Nabi Nuh dan Nabi Zakaria adalah tukang kayu. Nabi Idris alaihissalam adalah seorang penjahit baju. Nabi Musa alaihissalam adalah pengembala. Dan riwayat menyebutkan tidak ada Nabi dan Rasul melainkan mereka itu mengembala kambing sebagai suatu perusahaan. Kerana itulah Nabi Daud alaihissalam sendiri difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa 'allamnahu san'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum fahal antum syakirun. Dan telah kami ajarkan kepada Nabi Daud untuk membuat baju besi untuk kamu sebagai memelihara kamu dalam peperanganmu, maka hendaklah kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul yang paling unggul dalam memberi contoh kepada yang lain juga adalah seorang pengembala kambing di awalnya dan seorang peniaga yang sangat berjaya. Sajian rancangan Islami dengan pelbagai bingkisan maklumat Islamiah dan ilmiah berkongsi panduan kehidupan bersama Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin dalam rancangan Pesona di Zahra. Dengarkan juga Rahmatan lil Alamin dan Tarbiyah. Semuanya dalam slot aspirasi 10 pagi hingga 1 petang bersama Nur Hayati Paradi. Hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah waktu ini kita bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi perkongsian kita di Aspirasi. Slot pertama kita bakal mulakan menerusi perkongsian kita bersama dengan Ustaz Muhammad Abdullah Amin di hujung talian untuk Pesona di Zahra. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Hari ini bersama dengan Ustaz untuk perkongsian kita. Ini minggu kedua untuk permulaan kita dalam forensik keluarga bersama dengan Ustaz. Banyak macam akan kongsikan dengan kita kejap lagi. Dan hari ini menarik sebenarnya untuk rakan pendengar, tekan butang share sekarang. Mana yang dah mula tu tekan butang share sekarang supaya ramai faham tentang obsessive compulsive disorder, OCD. Oh my God. Apa ni Ustaz? Oh, OCD. Silakan Ustaz perkongsian kita awalan ini sebagai mukadimah. Silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu. Anda rahmat Allah, adik ayati, saudara kita seluruh, ibu-ibu, kakak-kakak, ayah-ayah, saudara adik yang saya sayangi dan saya doakan dengan kebaikan sekalian. Pertama syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini dapat sama-sama kita berada dan perkongsian kita. Dan dalam untuk forensik keluarga kita nak fokus maknanya untuk tahun ini mengenai kesihatan mental, penyakit mental dan apa kata Islam mengenai perkara-perkara demikian, dan mungkin apa yang boleh kita maknanya ubat ataupun cari jalan untuk kita memulihkan keadaan kita itu. Okey, so jadi pada pagi yang berbahagia ini kita nak kongsikan satu keadaan, iaitu mengenai was-was yang melampau. Was-was yang melampau sehingga menjadi penyakit. Jadi maknanya sebelum tu sebagai mukadimah dia, okey, dalam rumah tangga ni kadang-kadang ada antara yang menyebabkan berlakunya perselisihan dalam rumah tangga ni kerana kecelaruan emosi kecelaruan emosi. Di antaranya kalau kita tengok banyak maknanya kes-kes yang dilaporkan di mahkamah syariah, dan bukan saja kerana orang yang biasa, kadang-kadang sampai orang-orang yang terkenal, para artis dan sebagainya, ada yang bercerai kerana pasangannya menghadapi apa yang disebut sebagai was-was yang melampau, ataupun kalau bahasa mengikut DSM-5 ataupun Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder ni disebut sebagai OCD ataupun OD, Obsessive Disorder ataupun Obsessive Compulsive Disorder. Ini maknanya apa benda tu ibu kakak, apa benda ni? Mana bahasa mudah nak faham dia adalah was-was yang melampau. Jadi kalau kita lihat dulu apa yang dikatakan was-was melampau yang
maknanya kalau dibahaskan oleh Imam Ghazali contohnya kan. Jadi kalau dicontohkan apa yang pernah dibahaskan oleh Imam Ghazali ada menyebutkan bahawa hati ini adalah satu perkara yang berbolak-balik. Dalam bahasa Arab, hati ini disebut qalbun. Qalbun ni maksud sendiri adalah berbolak-balik. Okey. Kadang-kadang berbolak-balik hati ini sampai dia boleh menjadi was-was. Okey. Ada kadang-kadang was-was ni sampai bentuk maknanya belief system ataupun sistem kepercayaan. Kan saya pernah jumpa satu orang yang hatinya bisik-bisik mengenai benda-benda keimanan. Contohnya, betul ke Tuhan ya? Betul ke Nabi Muhammad ni? Betul ke? Mana berbisik-bisik itu was-was daripada sudut akidah. Daripada sudut keimanan ya. Dan benda ni ada kadang-kadang so maksudnya orang yang tak pernah kena mungkin tak perasan ataupun tak tahu. Tapi orang yang pernah kena, dan kalau kita tak pasangan kita kena, isteri kita kena atau suami kita kena, maknanya dia akan berbisik-bisik dan dia akan bersendirian. Betul ke Tuhan ni? Betul ke? Maknanya berbolak-balik hati dia, was-was dia tu benda-benda dalam benda-benda keimanan. Okey? Ada juga kadang-kadang was-was ataupun dia punya berbolak-balik dia tu daripada sudut daripada sudut maknanya syariat ataupun hukum hakam. Kan? Jadi saya juga pernah jumpa satu orang yang dia was-was dia sampai saya mungkin dah menceraikan isteri saya, Ustaz. Kan dia membaca sebuah hadis Nabi SAW sebutkan bagaimana 3 perkara bergurau pun jadi, antaranya talak. Jadi dia sampai nak sebut perkataan talak tu macam takut sebab saya rasa saya ceraikan isteri saya macam kadang terbisik, kadang terbawa-bawa dengan mimpi, kadang maknanya sampai kadang jadi pendiam sebab hatinya itu aku dah lapis talak ke belum maknanya berkaitan dengan hukum hakam maknanya lapis talak ke maknanya macam tu hukum hakamnya tu. Dan ada yang kadang-kadang bila sebut bab hukum hakam was-was yang melampau ni ada yang kadang-kadang dalam bab solat contohnya kan, dalam bab solat contoh macam ada orang yang bersolat pada hari ni kalau kita tengok takbirnya kadang-kadang lebih daripada 20 kali kan. Dia usolli dia bagus alhamdulillah belajar tajwid, tapi belajar tajwid yang bagus, membetulkan makhraj. Tapi kadang-kadang sampai dia belajar tu bukan membetulkan keadaan makhraj dia, tapi sampai jadi was-was dia. Usolli, short dengan sin. Kalau sin ni mana tak sah sembahyang ni. Usolli maknanya sampai 20 kali kadang-kadang. Kan? Dia maknanya ambil angkat takbir sampai beberapa kali kadang-kadang. Kadang-kadang daripada sudut was-was lampau daripada syariat ni ya. Daripada syariat ni contoh macam katakan ambil wudu kan. Orang ambil wudu tu kadang-kadang dia ambil wudu dia basuh. Kadang sampai dekat 1 jam tau dekat tempat ambil wudu atau bilik air tu. Kan sebab apa dia rasa macam ini tak basuh dari kuku ni sampai macam begitu sekali. Maknanya daripada sampai sudut ibadah. Satu ketika Nabi SAW pernah didatangi oleh satu orang sahabat yang dia punya was-was yang melampau ni kepada istibrak kencing. Dalam bahasa Arab kita sebut sebagai istibrak, maksudnya baki-baki kencing, terutamanya bagi orang lelaki kan. Orang lelaki ni baki-baki kencing ada di kemaluannya, kadang-kadang lepas buang air dia disunatkan untuk berdehem supaya baki-baki air kencing yang berada dalam kemaluannya itu terlepas, sebab takut baki-baki kencing tu ada, jadi maknanya apabila dia bangun kena dekat seluar dan sebagainya. Jadi satu orang sahabat ini bertemu Nabi SAW yang bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aku ni macam istibrak ni macam aku rusing lah, macam aku rasa takut lah, macam air kencing tu tetap menitis, nanti kalau aku pakaian aku sembahyang aku jadi tak sah. Sebab dalam hadis Nabi SAW pernah menyebut dan ada di antara salah satu orang yang dia diseksa di kuburnya. Dia diseksa di kubur ni kerana apa?
kerana dia tidak menjaga kencingnya. Tapi merujuk pada hadis ini adalah orang yang sengaja tidak menjaga kencingnya tau. Macam contoh, dia kencing berdiri, percikan kencing tu di seluar contohnya. Memang saja tak jaga. Tapi orang ini dah memang jaga, dia dah berdehem, dia tak rasa Rasulullah. Macam mana ya? Maknanya dia telah kena was-was melampau. Was-was yang melampau. Dia dah kena was-was melampau. Jadi, apa kata Nabi SAW? Dah. Nabi kata, ini bahasa senang faham. Maksudnya dah cukup. Ambil air di tanganmu, renjiskan di bahagian kemaluanmu. Jadi, maknanya Nabi nak ajar di sini, okey, kalau nampak air pun dah maksudnya air renjisan kita tu. Air renjisan kamu tu. Macam mana Nabi SAW mengajarkan satu kaedah. Dan kita lihat sebenarnya was-was yang melampau ini wujud kalau dalam syariat Nabi kita Muhammad SAW sejak 1400 tahun yang silam. Sampai ada orang yang hidupnya agak terganggu dengan was-was ini. Sampai dia kata, ini kencing macam mana ni? Itu yang pertamanya, iaitu dalam bab akidah. Yang keduanya dalam bab syariat. Dan yang ketiganya, ada orang yang was-was lampau ini dalam kehidupan seharian dia. Contoh kehidupan seharian dia, contoh macam dia akan buat satu benda secara obsesif. Obsesif ni secara fokus. Contoh katakanlah bersih tu nak bersih, nak perfect sangat. Sampai kadang-kadang boleh jatuh kepada disorder ataupun keceraluan mental. Bila dia cuba tu sampai kalau benda tak bersih, jadi membebankan dia. Kalau nak susun selipar tu mesti memang itulah tempatnya. Macam seolah-olah polis jumpa jenazah mana-mana kan, ada di color kan tu kan. Jadi selipar dekat rumah tu macam seolah macam tu, kena macam tu memang kat tempat dia tu jadi ada bersih. Maknanya dalam kehidupan sehari-harian itu kan. So di mana kalau dalam Islam ada 3 benda yang kita bahaskan. Satu, bisikan-bisikan hati daripada hati itu, iaitu berakidah. Ada orang kena berakidah. Mungkin nanti kejap lagi siapa-siapa yang pernah melalui boleh berkongsi pengalaman, perasaan dia kan, ataupun mungkin di hujung nanti kita ceritakan apa ayat-ayat yang boleh kita kongsikan untuk membantu kita begini. Okey, yang keduanya dari sudut hukum hakam. Hukum hakam tadi dalam bab ambil wudu, dalam bab maknanya ambil angkat takbir, dalam bab ada yang hatinya tu, saya dah mentalakkan isteri saya ni, kan? Dan ada yang ketiganya iaitu dalam cara hidup ataupun lifestyle dia, kan? Jadi maknanya kalau di SM5 membicarakan mengenai tentang lifestyle itu saja, tapi dalam Islam kita bincangkan juga dari sudut akidah dan juga hukum hakam, maksudnya apakah was-was yang melampau itu berlaku dan keadaannya itu. Okey, kita rehat sebentar. Masya Allah. Memang betul Ustaz. Seperti mana yang Ustaz jangkakan, memang ramai yang bertanya. Antaranya tadi kalau macam ada perasaan tertanya-tanya tentang Tuhan, tentang baginda Rasulullah, selalu hadir dalam hidup ni, macam mana keadaan keimanan seorang itu, betul-betul masih lagi dalam Islam ke bagaimana? Ada yang bertanya soalan tersebut Ustaz. Nanti kita akan kongsikan jawapannya bersama dengan Ustaz. Kita sambung lagi lepas ini untuk anda jangan ke mana-mana. Tekan butang share bagi yang sedang menonton secara langsung di FB IKIM FM dan juga FB Ustaz Muhammad Abdul Alamin, dan juga di YouTube IKIM. InsyaAllah kita akan sambung lepas kita berhenti rehat seketika. Kembali selepas ini tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. وجب الشكر علينا
وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله Inspirasi Euforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah kita kembali bersiaran bersama menerusi perkongsian hari ini. Kita ada Ustaz Muhammad Abdul Alamin bawakan kepada kita untuk forensik keluarga. Kadang-kadang dalam keluarga kita bermasalah sebab apa? Sebab kita ada perasaan was-was yang melampau ataupun kita sebut dari sudut psikologinya obsessive compulsive disorder OCD. Ustaz, kita sambung lagi Ustaz. Soalan-soalan kita simpan dulu. Anda tanyakan soalan terus untuk Ustaz, sambung Ustaz untuk perkongsian kita. Terima kasih Diji Hati dan kepada seluruh ibu-ibu, kakak, tuan-tuan, muslimin dan muslimat dan alhamdulillah Allah sekalian ya. Okey. So jadi bila kita bicara mengenai tentang was-was melampau ataupun kalau dalam DSM-5 disebut sebagai OCD ataupun OD ya. Jadi apa kesan dia? Okey, pertama sekali ada kesan pada individu individu. Maknanya diri itu sendiri. Diri akan rasa terbeban. Maknanya kalau anda kata basuh, dia rasa tak bersih. Ini ada yang disebut sebagai delusional belief. Maknanya dia ada kepercayaan delusi. Lebih-lebih lagi kadang-kadang macam tengah kita dunia tengah sekarang ni diuji dengan pandemik COVID-19. Yang ada orang yang memang sangat terbeban jiwanya, hatinya sebab apa? Dia rasa macam semua ada kuman. Dia akan basuh. Maknanya dia akan maknanya sampai terbeban diri dia. Dan benda ni sampai statistik di beberapa negara-negara barat ada orang yang diuji sebab kadang-kadang kekuatan keimanan tak ada ataupun tak ada sistem kepercayaan yang boleh membantu dia. Macam kita orang Islam, kita percaya Allah akan membantu kita. Ada orang beban dia itu sampai boleh membunuh diri tau. Ini bahaya kepada diri. Maknanya boleh membunuh diri dan memang ada orang yang was-was yang melampau ataupun OCD ni kerana terlalu beban diri dia tu sampai dia kata alah aku tak boleh hidup macam inilah. Dia sendiri memudaratkan diri dia. Tidak sedikit. Itu yang kita kena faham. Maksudnya ada orang yang kadang-kadang satu yang kena nanti mungkin boleh bagi perkongsian kan. Memang akan terbeban hati dia. Saya pernah kat IT kan. Ada satu orang kan, waktu saya tak sibuk lagi, ni cerita 15 tahun lepas kan. Tak sibuk bawa korang pergi Palestin apa semua ni, cerita 15 tahun lepas kan. Ada orang yang hati dia ni diuji dengan kata-kata yang aku nak mati dah. Sebab sikit luka nak mati kan. Hampir dekat 6 bulan, hampir tiap-tiap hari. Lepas solat subuh, dia akan solat di mana-mana. Saya akan solat di sekitar tempat saya, masjid dan sebagainya. Dia akan datang ke rumah saya dan akan duduk berbual. Dan saya terpaksa bagi semangat dekat dia. Namun hampir tiap-tiap hari tau. Sebab apa? Kita tahu terbebannya orang yang diuji dengan was-was ini. Ini kesan pertama, kesan kepada individu, diri itu sendiri. Sebab tu kalau kita tak bantu, kalau kita tengok suami kita macam tu, kita tak perasan, kita rasa macam lagilah boleh jadi bergaduh tau. Tapi kita tak tahu dia punya tekanan jiwa dan perasaan tu, terbebannya dia tahu sebenarnya. Itu kesan pertama, kesan kepada individu. Yang keduanya, kesan kepada sosial, iaitu perhubungan dia dengan manusia.
perhubungan dia dengan manusia. Kan? Maksudnya kalau dia kata contoh, katakan orang yang kena was-was yang lampau, kan? Perhubungan dengan manusia dia akan jadi marah-marah. Dia akan contoh katakan dia punya was-was tu pada bab hukum hakam. Jadi dia akan marah isteri dia. Oh, apa najis ni, najis pakai slipper, pakai ni najis ni nanti tak. Maknanya dia akan jadi pergaduhan. Kan? Itu dalam bab apa dalam bab maknanya yang syariat tadi yang kedua, maknanya bab hukum hakam. Ataupun macam tadi saya bagi contoh kan, hati kita bisik-bisik pasal maknanya kalau dia bercakap dia akan rasa aku cakap lafazkan apa cerai pada isteri aku ke, akhirnya dia akan jadi pendiam, dia tak bercakap dengan isteri dia tak tahu. Maknanya perhubungan sosial tu sudah mengganggu hubungan dia dengan manusia yang lain. Kan? Kalau dalam bab yang ketiga tadi, iaitu bab lifestyle ataupun dalam kehidupan sehari-hari, ada orang yang memang bergaduh tu sebab apa? Sebab suami ni bukan tak gantung tuala. Tak gantung tuala dengan dia punya standard. Macam gantung tuala tu macam gantung kat kedai tau. Maksudnya kena standard kat kedai ni gantung rumah. Dan benda ni ada sampai bergaduh kadang-kadang. Maknanya kalau isteri yang kena, oh memang suami lah kan. Kalau suami yang kena pula, kadang-kadang isteri tak tahan. Isteri tak tahan. Isteri tak kemas, dia akan komen. Macam isteri tu tak mengemas langsung. Dan ada kes perceraian yang berlaku kerana apa? Hari-hari kena komen. Sampai apa? Sampai isteri rasa tak berguna. Isteri tu rasa tak berguna hidup dia. Diri dia tak berguna isteri rasa. Sebab dia dah kemas. Tapi apa awak kemas ni? Nampak tak? Hubungan sosial tu boleh terganggu tu. Antara suami, antara isteri dan sebagainya. Jadi ibu-ibu kakak tuan-tuan sekalian, kalau kita kena benda ini, atau kita kena kenal pasangan ini, apa step dia? Step pertama kita kena ada kesedaran. Intibah dalam bahasa Arab ya. Maknanya keberhatian ataupun maknanya kesedaran lah itu. Ataupun kita kena ada awareness, kesedaran bahawa okey, aku ni ada something tak kena ni. Dan orang yang kena was-was melampau, kadang-kadang dia rasa feel good tau. Dia rasa okey dia bersikap demikian. Dia rasa okey dia bersikap demikian. Dia rasa okey dia komen. Dia tak tahu situ tengah panas kepala dia rasa okey. Dia feel good, dia rasa demikian tu. Jadi ini dia kena ada awareness. Awareness tu datang dengan ilmu. Alhamdulillah, syabas dan tahniah. Hari ini kita bincang mengenai OCD atau was-was melampau. Kita dapat dengar, kita dapat kongsikan kan. Jadi kita ada kesedaran. Ataupun pasangan kena tolong, pasangan sendiri kena tolong bagi tahu. Bang, abang ni punya apa panggil expectation ataupun abang punya standard tinggi sangat bang Oh, ini macam bang Rumah tangga dia bukan office dia bukan office tau, dia lain tau maknanya mesti macam ni Jadi kadang-kadang ada benda yang kita kena berlapan dada Dia maknanya kena ada kesedaran. Kemudian yang seterusnya apa dia? Saya yakin sangat selain daripada ilmu, benda-benda pemakanan membantu kita. Benda-benda pemakanan Maksudnya okey, kalau bahasa moden sekarang kita boleh jumpa sekretari ataupun kaunselor, mungkin dia boleh bagi maknanya ubat Oh, kita kadang-kadang kita rasa macam ubat ni macam gila je tak Allah jadikan orang tak sama. Kadang-kadang dalam brain kita atau dalam otak kita ni ada benda-benda enzim ataupun ada benda-benda yang kurang. Ada benda sel-sel yang perlu. Contoh macam ginilah. Contoh orang kena kencing manis, dia punya bahagian dalam pankreas dia tak boleh nak keluarkan insulin dan sebagainya. Jadi dia inject insulin tu membantu badan dia tu kan. Jadi maknanya kadang-kadang ubat yang dimakan tu sebenarnya membantu dopamin ke serotonin ke yang kurang kat kepala tu, dia membantu benda tu kan. Maksudnya orang tak sama, ada orang cukup, ada orang tak cukup kadang-kadang. Itu perlunya ubat tu. Jadi bukan makan ubat tu jadikan orang ini gila ke, jadi tak, itu perlunya. Ataupun kata tak apalah, kita tak nak terima, pergi cari herba-herba. Saya yakin pemakanan akan membentuk dalaman sebab benda yang masuk dalam badan kita ini yang membentuk diri kita ni.
Kan? Maksudnya cari boleh ataupun jumpa hospital ataupun makanlah yang halal thayyibah. Dalam Quran Allah sendiri sebut maknanya kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyibah. Makanlah kamu benda yang Allah rezekikan kepada kamu yang halal lagi baik. Kan? Halal dan baik. Benda baik dia akan beri kebaikan dalam badan kita. So kita masukkan benda-benda baik, pemakanan. Saya yakin jangan pemakanan jaga, makanan jaga, kena exercise dan sebagainya. Dan saya nak kongsikan sebelum kita buka kepada maknanya siapa-siapa yang nak berkongsi soalan, amalan. Okey, kita dah bincang 99 nama Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi orang-orang yang diuji dengan OCD ni, amalkan nama Allah Subhanahu Wa Taala Ya Salam. Ya Salam, Ya Salam. Salam ni yang memberi keselamatan. Ya Salam. Amalkan banyak-banyak. Ataupun Ya Hasib. Ya Hasib ni yang menghitung. So yang menghitung ni maknanya dia yang memberikan kecukupan kepada kita tu. Ya Salam ataupun Ya Hasib. Sebab kita nak supaya Allah Subhanahu Wa Taala bantu kita daripada kita jadi terus disorder tau. Mula-mula was-was. Jadi was-was yang melampau kan. Mula-mula sebagai satu tabiat biasa, takut jatuh sampai disorder. So amalkan Ya Salam. Berapa kali tak kisah, pagi 100 kali, petang 100 kali. Bagus juga baca surah An-Nas. Surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sebab daripada perspektif Islam, kadang-kadang ada was-was ini adalah bisikan syaitan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dia sebab nak tengok kita tu lah tadi. Dia nak ganggu secara individu kita tertekan, kita jadi terbeban kan. Ataupun nak ganggu hubungan sosial kita. Jadi pada kita terlalu dibisikkan supaya nak perfect, maknanya terlalu sempurna tu, sampai komen isteri, sampai langsung tak memahami isteri punya usaha tu komen. Jadi ada orang bercerai sebab ni, dan itulah syaitan nak. Syaitan nak menghuru-harakan kehidupan manusia tu. Yang maknanya baca surah An-Nas. Kalau kita nak sembahyang, baca surah An-Nas sebelum tu. Kalau kita ada was-was baca surah An-Nas. Sebab ada dia daripada bisikan syaitan. Jadi maknanya selain daripada tu memang pergi kaunseling kan. Jadi pergi jumpa orang alim kan. Jadi orang alim boleh bagi perspektif Islam. Kaunselor dia ada ilmu dia yang Allah SWT bagi kan. Sekretari ada ilmu dia Allah SWT bagi untuk dibantu. Kalau takut-takut kita jadi disorder sampai membebankan diri kita mana individu dan membebankan hubungan sosial kita. Akhirnya jadi benda betul lagi kan. Jadi kalau membebankan diri sampai di barat lebih 15% orang yang OCD ni boleh bunuh diri. Bunuh diri sampai keadaan contoh sekali. Sebab dia tak ada hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada zikir-zikir dan sebagainya, dia tertekan sangat dia. Okey, wallahu alam. Masya-Allah, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Dan kita nak naikkan soalan-soalan sahabat-sahabat kita di WhatsApp IKIM di 0112900404 dan juga di YouTube IKIM, di Facebook IKIM FM, insya-Allah. Kita ada pengalaman, rakan kita ni berkongsikan pengalaman pernah mengalami obsesi kebersihan. Sahabat kita ni dah sebati dah sebab telah dididik di asrama, bangun tidur, kemas katil, tutup lampu dan juga sebagainya, tandas sentiasa dalam keadaan bersih, baju kotor masuk dalam bakul dan sebagainya. Akan tapi selepas berkahwin, sahabat kita jadi stres sebab partner sebantal sebaliknya. Sampai satu ketika apabila ibu mertua kata abaikan aja, mula-mula memang abaikanlah. Stres juga Ustaz. Kita lama-lama beliau belajar menerima dia seadanya dan latih beliau cara sahabat kita ni, dan alhamdulillah syukur dia pun dah berubah. Ini salah satu daripada contoh Ustaz, sahabat kita ni. Dan seterusnya kita ada soalan daripada rakan kita di WhatsApp juga, daripada Afif Azman. Boleh ke Ustaz sahabat kita selalu terfikir perkara-perkara yang tak baik. Contohnya isteri sedang mengandung dan beliau kerap terfikir keadaan anak kurang upaya. Adakah ianya boleh menjadi sebagai satu doa sebenarnya Ustaz? Okey, itu yang saya sebutkan kadang. Kalau dalam Islamik punya perspektif, was-was ini ataupun gangguan hati ini, maksudnya ada yang berlaku daripada sudut akidah, ada sudut hukum hakam dan ada sudut maknanya lifestyle, kebersihan dan menyedung. Maknanya akidah ini maknanya kepercayaan kepercayaan kita. Kadang-kadang ada kepercayaan kepada Allah, kepercayaan kepada Rasul, kepercayaan kepada takdir.
Contoh macam anak mengandung tapi belum dah risau ni kalau ni macam mana, kalau ni macam mana. Maksudnya apa, nampak tak kesan dia pada individu, maknanya dia sendiri akan tertekan, stres dan sebagainya. Jadi sangkaan bukan doa. Sangkaan tu bukan doa, jangan dilayankan. Kita tu sendiri, maknanya kena jaga diri kita. So maksudnya kena banyak doa, kena pegang perut isteri untuk doakan. Kita usaha yang sebaik-baiknya bagi isteri, makan yang bagus-bagus, rahmati dia ketika tengah mengandung, baki serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So maksudnya jangan rungsing sekarang ini. Maksudnya jadi apabila kita rungsing, hati itu bercakap mengenai takdir, ini sakit apa sebagainya, kita kata tekan. So baca banyak-banyak tadi ya salam ataupun ya hasib dalam doa harian kita, dalam zikir harian kita. Wallahu alam. InsyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz. Seterusnya, soalan daripada sahabat kita ni, Ustaz, perlukah seorang semasa temuduga kerja di jabatan kerajaan atau swasta buat tahap kesihatan dia sebelum ini, di mana beliau pernah mendapat penyakit mental dan sudah dapat dirawat di Hospital Sakit Jiwa Kerajaan berapa puluh tahun dahulu, tapi sudah pulih dan sihat semula. Adakah sumber rezeki beliau halal? Sebab takut kalau beliau bercakap jujur, besar kemungkinan tak dapat pekerjaan. Maknanya dia menipulah Ustaz dalam ketika temuduga tu untuk mendapatkan pekerjaan, sedangkan dia ada penyakit mental sebelum ini Ustaz. Minta penjelasan daripada Ustaz. Okey, adakah soalannya itu jelas? Saya tak tahu kalau DJ KIT sebelum di temuduga waktu di IKIM ni ada soalan DJ Yati Faradi pernah awak ada penyakit mental atau tak? Saya tak tahu soalan tu tak ada temuduga. Ada tak? Mungkin setengah tempat ada Ustaz. Mungkin. Oh, saya sempat bagi DJ KIT tak ada. Kan ada juga. Tapi kalau sekalipun ada, okey, maksudnya ada benda-benda yang kita kena terus terang daripada sudut takut jawatan yang kita duduk tu memerlukan memang betul-betul sihat, dan bagi pandangan sihat tu tak pernah ada sakit. Bagi pandangan ada kadang-kadang jawatan-jawatan tu perlukan begitu. Ada jawatan-jawatan yang memang tak perlukan demikian, maka kita boleh cerita secara surface lah. Tapi kadang-kadang ada benda yang perlu tau. Sebab bagi kacamata pengamal perubatan, kalau orang yang pernah kena, dia ada chance untuk akan kena lagi. Contoh macam katakan saya mengajar diving. Kalau orang pernah kena ada apa yang dipanggil sebagai decompression sickness, mana badannya pernah ada bubble, walaupun pernah puluhan tahun lepas. Jadi kalau sebagai instruktor, antara benda yang saya akan tanya benda itu. So maksudnya sebab apa? Ada kemungkinan dia kena juga. Jadi bagi pengamal perubatan, itu dia punya keadaan ataupun pengalaman mereka. So ada setengah jawatan tu perlu terang lah. Kalau kita tak dapat kerja kat situ, rezeki bukan kepada kerja. Rezeki Allah yang bagi. Kerja tu hanya wasilah Allah bagi rezeki. Ada jalan lain insya-Allah. Wallahualam. Baik, Alhamdulillah. Seterusnya, sahabat kita tanyakan soalan. Terima kasih banyak Ustaz atas pencerahan tajuk OCD ini. Astaghfirullahalazim, terjawab soalan sahabat kita ni yang menghantarkan titipan ini di WhatsApp IKIM. Betul Ustaz, sahabat kita ni tak sedar jadi macam tu. Susah nak cakap Ustaz rasanya. Semuanya rasa seperti orang salah padahal diri sendiri yang tak sedar dan tak ada siapa bagi tahu semua itu apabila sahabat kita tanya. Banyak sangat salah sahabat kita ni Ustaz, lebih-lebih lagi pada diri sendiri, malu dan bersalah. Jadinya istighfar dah Ustaz. Tapi dalam keadaan macam ni Ustaz, nanti sahabat kita rasa tertekan sebab selama ni dia tak tahu, kemudian bila dah jadi macam ni dia akan rasa serabut Ustaz. Macam mana cara kita nak tenangkan diri kita Ustaz? Okey, itu bagusnya ilmu. Alhamdulillah hari ini perkongsian kita di JKIT ada memberi manfaat kepada sebahagian orang yang mewujudkan awareness ataupun kesedaran. Sebab tu tahun ni kita akan buat forensik keluarga, kita akan kongsikan sepanjang tahun ini semua mengenai kesihatan mental dan penyakit mental, supaya kita ada at least ada kesedaran, dan akhirnya kita bila ada kesedaran kita tahu mana nak berubat ke nak apa ke, ataupun kita tengok pasangan kita dengan pandangan rahmat, maknanya kesian, maknanya dia ada something yang kena bantu contohnya. Sebenarnya bagi kita yang mungkin rasa rupanya teruk aku sebenarnya ni, tak apa, tidak ada benda kebetulan dalam hidup. Hari ni puan buka radio tu dengar tak benda kebetulan dalam hidup tau. Mana Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya nak bagi puan faham, oh ini sebenarnya. Jadi bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan salahkan diri, belajar memaafkan diri dan belajar memaafkan orang lain. Maafkan diri. Ada siapa yang tak buat salah? Bezanya bentuk je. Ini maknanya maafkan diri
maafkan orang lain. Okey, teruskan kehidupan, turunkan expectation kita ataupun kita punya standard tu turunkan sikit supaya kita boleh lebih tenang dalam kehidupan kita, insya-Allah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Seterusnya kita ada kawan kita ni Ustaz, dia kongsikan antara sebab kisah mental kawan lelaki saya kena reject kahwin oleh pasangan wanita. Dapat tahu dia ada masalah mental. Maknanya kalau tak dirawat, ni antara perkara-perkara yang boleh berlaku Ustaz kan? Okey, saya pernah menghandle atau mengendalikan satu kes satu orang yang berkenan dengan satu orang. Memang baik, bagus apa semua. Jadi rupa-rupanya dia ada, ni kita akan bincang dalam tajuk akan datang, dan dia panggil skizofrenia apa semua kan. Tapi dia dalam keadaan yang tak ada awareness. Benda tu tak ada awareness kat dia. Dia tak ada kesedaran. Dia ada something wrong. Jadi ketika tunang, tiba-tiba benda tu terjadi. Ada yang dengar bisik-bisikan, akhirnya boleh putus tunang. Ya, memang kadang-kadang orang bila tahu benda tu, maksudnya orang takkan nak duduk bersama orang yang ada kesihatan mental yang tak berapa baik kan. Semua orang tak sanggup maknanya nak duduk begitu. Tapi kalau kita ubat, kita ada kesedaran awal, kita ubat, benda tu insya-Allah akan sembuh. Alhamdulillah. Jadi kadang-kadang orang di peringkat denial. Denial tu maknanya dia menafikan, tak adalah, saya normal. Kebanyakan orang dia rasa normal. Dia rasa dia panggil feel good. Dia rasa selesa dengan keadaan dia tu. Padahal dia tidak normal seperti orang biasa. Maksudnya ini kesedaran tu sangat penting. Jadi tahun ini insya-Allah sepanjang tahun forensik keluarga kita akan bincang mengenai kesihatan mental. Maknanya dan macam mana pada perspektif Islam dan amal-amalan boleh kita kongsikan. Wallahualam. InsyaAllah. Satu soalan terakhir daripada sahabat kita ni, sebagai nak membantu. Ni peranan orang lain lah untuk membantu. Sebab sahabat kita ni ada ibu yang mempunyai masalah OCD di dalam banyak perkara. Seperti bila kemas barang, perlu letak tempat yang sama. Tak boleh diubah-ubah, basuh tangan banyak kali dan sebagainya. Dan yang penting Ustaz, Alhamdulillah ibu ada kesedaran tentang perkara ini. Tapi masih tak dapat nak mengawal perkara tersebut. Jadi, bagaimana peranan anak ini nak membantu ibu tersebut? Sebab ibu sukar untuk terima apa yang anak dia cakap, Ustaz. Okey. Kadang-kadang ada perkataan-perkataan yang kita cakap tak boleh nak terus terang. Tak boleh nak terus terang. Contohnya, mak ni OCD lah. Tak boleh Sudut adat pun tak boleh Dia kena pakai yang cakap, bukan anak Bukan nak disindir tak Sudut adat pun tak kena tau. So maksudnya jadi maknanya kalau mak tu berulang-ulang, tapi memang kita nak bantu orang, kita kena dedicate hidup kita tau. Kita dah datang sekali-sekali lagi mau komen kah? Datanglah ziarah mak tu sebulan sekali lagi mau komen mak tu kah? Apa punya anak? Okay. Kita kena dedicate hidup kita. Kita kena duduk dengan dia. Kalau dia basuh tak banyak apa semua, banyak kali kita pergi basuhkan. Mak nak letakkan mana mak? Pelan-pelan. Barulah kemudian kita cakap mak bersih dan ni sebenarnya. Kena dedicate, kena peruntukkan masa. Dan Allah akan balas benda tu di dunia lagi kebaikan bagi kita. Bukan sekali-sekali datang, lagi mau komen. Apa punya orang. Okay. Dan itulah antara berbakti dengan mak ayah. Berbakti dengan mak ayah ni bukan saja di sudut nampak bagi duit. Bukan sebab itu. Maknanya menyenangkan emosi juga adalah berbakti kepada mak ayah. Wallahualam. Pelan-pelan, insya-Allah semuanya Allah memudahkan, Ustaz kan. Kita sampai ke hujung dah kisah pertemuan kita pada hari ini. Kita tutup sikit dengan kesimpulan untuk tajuk kita pada hari ini tentang was-was yang agak melampau ini, Ustaz. Silakan. Ibu, kakak, tuan-tuan, muslim-muslimat yang saya sayangi dan saya doakan yang kebaikan sekalian Jadi pada hari ini kita kongsikan mengenai was-was yang melampau. Jadi was-was melampau ni ada 3 bentuk dia, iaitu daripada sudut akidah ataupun belief system, sistem kepercayaan Jadi sistem kepercayaan tu bukan saja daripada maknanya ada orang mempertikaikan keimanan kepada Allah, kepada Nabi, kadang-kadang boleh takdir. Dia rusak